Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tajuk kewajipan berzakat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Murid-murid sekalian, Islam ialah agama ta'awun dan takaful. Syariat Islam merupakan satu sistem dan panduan hidup yang sempurna serta menyeluruh. Pensyariatan zakat merupakan satu kaedah kepada usaha membentuk peribadi, mengawasi hati agar tidak liar dan mengawal akhlak manusia untuk hidup bermasyarakat. Murid-murid sekalian, zakat pada bahasa bererti suci, bersih atau subur. Ini berasaskan surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah atau zakat, supaya dengannya engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Berasaskan ayat tersebut, maksud suci dan bersih adalah zakat membersihkan harta daripada memiliki harta orang lain. Zakat membersihkan sifat kedekut dan bakhil dalam kalangan orang kaya. Zakat dapat membersihkan sifat dengki dan dendam dalam kalangan orang miskin. Zakat juga dapat membersihkan sikap individualistik kepada prihatin terhadap golongan yang memerlukan bantuan. Maksud subur pula adalah harta yang diberikan kepada fakir miskin sebagai zakat dapat dijadikan sebagai modal asas. Zakat menyuburkan sifat pemurah dalam kalangan orang kaya. Zakat juga dapat menyuburkan sifat hormat menghormati antara golongan miskin dan orang kaya. Murid-murid yang dirahmati Allah, zakat pada istilah syarak bererti mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Murid-murid, apakah hukum mengeluarkan zakat? Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain ke atas tiap-tiap individu Islam yang cukup syarat-syaratnya. Sesiapa yang mengingkari dan meragui kefarduannya terkeluar daripada agama Islam. Murid-murid yang dikasihi Allah, sejarah juga telah membuktikan bahawa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang engkar membayar zakat. Bagaimana pula dengan dalil kewajipan berzakat? Dalil kewajipan berzakat adalah seperti berikut.
Murid-murid sekalian, antara hikmah atau faedah berzakat adalah yang pertama, dapat melahirkan kesyukuran atas nikmat yang Allah kurniakan. Kedua, membersihkan diri daripada akhlak yang buruk. Ketiga, membersihkan harta dan mengurangkan jurang perbezaan dalam masyarakat. Dan yang keempat, mengeratkan silaturahim. Kelima, membantu ke arah pembangunan ekonomi umat Islam dan aktiviti dakwah Islam. Perkara ini juga dinyatakan dalam prinsip utama Islam Hadari yang kelima, iaitu pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, setiap individu dikehendaki sentiasa membuat taksiran harta untuk memastikan mereka memenuhi syarat kelayakan wajib zakat. Tindakan ini dapat mengelakkan mereka daripada mengabaikan kewajipan mengeluarkan zakat. Syarat-syarat wajib zakat adalah: pertama, Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang Islam sahaja. Kedua, merdeka. Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib. Ketiga, sempurna milik. Harta yang dikenakan zakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang dikongsi bersama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira dalam pengiraan zakat. Seterusnya, syarat yang keempat ialah hasil usaha yang baik atau mal mustafad sebagai sumber zakat. Menurut pendapat para fuqaha, sebarang usaha atau kerja yang baik dan halal termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat. Contohnya, gaji dan upah. Syarat yang kelima ialah cukup nisab. Nisab ialah kadar minimum sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kadar nisab ialah 20 miskal emas bersamaan 85 gram emas bersamaan 196 gram perak. Pelajar-pelajar, syarat yang keenam ialah cukup haul. Cukup haul bermaksud genap 1 tahun memiliki harta yang cukup nisab. Tempohnya ialah 354 hari bagi tahun Hijrah atau 365 hari bagi tahun Masihi. Murid-murid sekalian, zakat diwajibkan ke atas beberapa jenis harta yang tertentu. Harta tersebut merupakan kekayaan yang sangat diingini untuk dimiliki dan disimpan oleh kebanyakan manusia. Antara jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat adalah binatang ternakan, hasil pertanian, emas, perak dan mata wang, perniagaan, harta rikas dan galian. Sekian dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.